Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fad. Alhamdulillah dapat menyambung kembali slot Talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Hak slot yang terdahulu pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang kelima. Beriman dengan hari kesudahan, beriman dengan hari kiamah. Pembicaraan yang terakhir, slot yang terdahulu adalah berkaitan dengan pembicaraan hisab. Kemudian selepas dia ada pembicaraan hisab, akan dibicarakan berkaitan dengan mizan. Jadi untuk pembicaraan mizan ditangguhkan sementara sebab nanti kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita akan berpuasa bulan Ramadan. Jadi sempatlah 2 slot sebelum masuk bulan Ramadan. InsyaAllah saya akan membicarakan berkaitan dengan hukum hakam puasa. Dalam kitab Safinatun Najah. Dalam kitab Safinatun Najah. Cuma saya hanya boleh memberitahu hak muka surat hak Jawi je lah. Jadi hak Rumi tu saya pun teringat last minute tak jumpa cari mana saya letak hak Safinatun Najah hak Rumi. Jadi tengoklah dia bab puasa dan kitab Safinatun Najah ini pembicaraan yang terakhir dalam kitab Safinatun Najah membicarakan bab puasa. Dalam kitab Safinatun Najah ni bicara bab taharah, bicara bab sembahyang, rukun sembahyang, bicara berkaitan dengan syarat berjamaah, bicara berkaitan dengan jamak dan kasar, bab Jumaat, membicarakan bab kematian bab mayat, memandi, mengkapan, sembahyang dan juga mengkebumikan. Kemudian masuk sedikit bicara berkaitan dengan zakat. Terus masuk kepada pembicaraan berkaitan dengan puasa kalau hak Jawinya muka surat 27. Jadi hak Rumi pun tak apalah. Buka hak tajuk hak belakang sekali. Buka tajuk hak belakang sekali. Dalam kitab Safinatun Najah. Kalau hak Jawi ni muka surat 27. Dia ada tajuk berkaitan dengan bilakah kita wajib berpuasa. Syarat kita wajib berpuasa ni bila. Hak tu saya tak bacalah. Itu berkaitan dengan ru'yah, melihat anak bulan Ramadan, ataupun berkaitan dengan hisab, berkaitan dengan palak. Hak tu kita tunggu kepada pengumuman pihak berkuasa agama lah. Itu hak pembicaraan dia hak mula-mula. Kemudian dia pergi kepada dalam kitab Safinatun Najah ini berkaitan dengan syarat sah puasa diiringi dengan syarat wajib puasa. Kemudian pembicaraan berkaitan dengan rukun-rukun puasa. Lepas tu dia ada lagi bicara berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa. Mereka yang membatalkan puasa, ada yang wajib membatalkan puasa, ada yang harus dan ada yang diharamkan membatalkan puasa. Jadi insya-Allah saya akan mulai membicarakan berkaitan dengan syarat sah puasa. Jadi kalau hak Jawi ni muka surat 27 baris yang kedua daripada bawah. 27
baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun syartu sihhatihi arba'atu asya'a. Islamun wa aklun wa naqa'un min nahwi haidin wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-saum. Itu syarat sah puasa 4 perkara. Saya sambung satu laginya. Faslun syartu wujubihi khamsatu asya' islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihhatun wa iqamatun. Itu berkaitan dengan syarat wajib puasa ada 5 syarat. Jadi permulaan bicara berkaitan dengan syarat sah puasa. Kemudian diiringi dengan syarat wajib puasa. Barulah diiringi pula dengan pembicaraan rukun puasa. Biasa kita dia akan memulai bicara syarat wajib terlebih dahulu. Barulah diiringi dengan syarat sah. Dia syarat sah lain, syarat wajib lain. Tapi tadilah biasanya kita akan memulai syarat wajib. Siapakah yang berkewajipan puasa? Cukup syarat wajib, maka berkewajipan puasa. Kemudian apabila berpuasa, wajib melengkapkan syarat-syarat untuk sah puasa. Orang yang cukup syarat wajib puasa, berkewajipan puasa, tiba-tiba dia berpuasa tanpa melengkapkan syarat sah puasa, puasanya tidak sah serta belum lagi tertunai kewajipan puasa yang wajib diqadakkan kemudian. Apabila cukup syarat wajib, maka berkewajipan puasa. Kemudian apabila berpuasa, wajib menyempurnakan syarat-syarat untuk sah puasa dan wajib menyempurnakan rukun-rukun puasa. Kalau syarat ataupun rukun puasa tidak disempurnakan, maka puasanya tidak sah. Apabila puasanya tidak sah, seseorang yang cukup syarat wajib tadi ni belum lagi tertunai kewajipan puasa. Atas zimmah, atas batang tekak seseorang yang cukup syarat wajib berpuasa, dia kena qada kemudian. Apabila melengkapkan syarat sah puasa serta rukun puasa, maka sahlah puasanya dan tertunailah, bereslah kita kata, kewajipan puasa atas zimmah, atas batang tekak seseorang yang cukup syarat wajib puasa. Puasa yang sah tadi ni pula supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pergi kepada dipanggil syarat qabul. Itu tidak dinyatakan dalam kitab Safinatun Najah. Syarat qabul ini syarat Allah Ta'ala menerima puasa seseorang yang sah tadi ni. Ini pergi kepada pembicaraan hati di dalam ilmu tasawuf. Pergi kepada pembicaraan keikhlasan contohnya. Apabila seseorang melengkapkan syarat sah puasa dan melengkapkan rukun puasa, sah puasa, tertunai kewajipan tetapi tidak ikhlas, puasanya tidak diterima, tidak berpahala, walaupun puasanya sah dan sudah tertunai kewajipan, tidak wajib diqadakkan kemudian. Tapi syarat qabul itu pergi kepada pembicaraan bab hati dalam ilmu tasawuf. Jadi kita bicara hak dalam ilmu fiqh, syarat wajib, kemudian syarat sah. Jadi dalam kitab ni, syarat sahnya
Bermula syarat sahnya puasa itu 4 perkara. Pertama, Islam. Kedua, ada akal. Ketiga, bersih, yakni suci daripada seumpama haid. Dan keempat, mengetahui dengan ada waktu itu menerima bagi puasa. Ini suatu fasal. Bermula syarat wajibnya puasa itu 5 perkara. Pertama, Islam. Dan kedua, mukallaf. Dan ketiga, kuasa pada puasa. Dan keempat, sihat. Dan kelima, diterjemuh apa tu? Iqamah ni bermukim. Jadi hak Jawi tu nampak macam tu apa jelas terjemahan dia tu. Dan kelima, mukim. Mana tidak musafir. Itu syarat wajib. Jadi saya tidaklah nak bicara satu-satu tu. Saya cuma ambil bicara secara kod luar lah. Hak kitab tu kitab lah. Jadi saya akan bicara syarat wajib, syarat sah. Jadi di antara yang ada pada syarat wajib, yang ada pada syarat sah, yang sama iaitu Islam. Islam menjadi syarat wajib, Islam menjadi syarat sah. Tapi huraiannya berbezalah. Islam yang menjadi syarat wajib ini termasuk mereka yang masih lagi duduk di bawah hukum seperti orang Islam. Walaupun dia sudah terkeluar daripada Islam, dipanggil orang murtad wal-iyazabillah. Dia Islam asal. Mana asal di Islam sama ada Islam yang diwarisi daripada ibu bapa. Ataupun dia mengucap 2 kalimah syahadah yang asalnya bukan Islam, masuk pada agama Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian dia keluar daripada Islam. Dia panggil murtad, waliyazabillah. Walaupun dia sudah kafir, murtad, tetapi mereka tetap duduk di bawah hukum seperti orang Islam. Orang Islam wajib berpuasa. Orang Islam wajib bersembahyang. Orang murtad ni sama juga. Masih lagi kekal kewajipan puasa dan masih lagi kekal kewajipan sembahyang. Tetapi untuk berpuasa, untuk bersembahyang, syarat sah yang pertama untuk sah puasa adalah Islam. Islam bil fa'li, Islam yang sungguh-ti, Islam yang sebenar-benar, dengan bahawa orang murtad tidak sah puasa, tidak sah dia punya sembahyang. Tapi kewajipan ada. Kewajipan ada. Dengan bahawa orang murtad ni tadi, dia kembali bertaubah. Dia kembali bertaubah, kembali masuk kepada agama Islam, maka dia wajib kena qada puasa dan sembahyang yang ditinggalkan pada masa dia murtad. Ia tak sama dengan kafir asal. Kafir asal, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia masuk Islam, puasa, sembahyang, tak ada qada-qada, tidak ada. Sebab tidak ada kewajipan ke atas mereka sebelum tu. Adapun orang yang asalnya Islam, kemudian murtad, dia kembali kepada Islam. Ketika dia murtad tu, kekal kewajipan puasa, kekal kewajipan sembahyang, dia kembali masuk kepada agama Islam. Dia kena qada puasa, sembahyang, zakat contohnya yang ditinggalkan pada masa dia murtad. Sebab syarat wajib Islam ini termasuk yang kekal kewajipan adalah orang murtad. Berbeza Islam syarat sah. Islam syarat sah ni Islam bil fa'li. Islam hak sungguh-ti, yakni Islam yang beriman. Barulah sah puasa. Sah sembahyang. Jadi beza huraian Islam syarat wajib dengan huraian Islam syarat sah. Kita fokus kepada Islam
yang menjadi syarat sah yang pertama, kita bicara sekarang, puasa. Syarat sah yang pertama pada bicara sembahyang. Syarat sah yang pertama pada bicara zakat. Syarat sah yang pertama pada bicara haji. Syarat sah yang pertama bagi tiap-tiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa di Islam yang menjadi syarat sah yang pertama? Tak ada Islam ni puasa tidak sah, lapar saja je. Tak ada Islam ni semayang tidak sah, zakat haji pun tidak sah. Jadi apa di Islam yang menjadi syarat sah yang pertama ni? Adakah Islam yang tercatat di dalam IC itu Islam yang kita warisi daripada ibu bapa? Yang Islam yang menjadi syarat sah ni adalah Islam yang sebenar-benar, yakni orang Islam yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau dia hanya orang Islam pada zahir, tetapi rukun imannya tidak dilengkapkan, imannya tidak sah. Dia Islam pada zahir, tapi imannya tidak sah, mana kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berakidah dengan akidah yang kafir, puasanya tidak sah, sembahyang zakat hajinya tidak sah. Apabila dia bertaubat kemudian daripada pegangan yang kafir tadi, puasa sama, sembahyang sama, zakat sama, haji sama, wajib diqadakkan kembali. Sebab puasa, sembahyang, zakat, haji pada masa dia berakidah dengan akidah yang kafir tidak sah. Tu Islam yang menjadi syarat sah. Jangan hanya faham Islam. Kita memang Islam lah. Kita Islam yang kita warisi, yang kita pusakai daripada ibu bapa. Tapi Islam yang menjadi syarat sah, Islam yang sebenar-benar, dengan bahawa orang Islam yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang Islam yang lengkap keenam rukun iman. Kalaulah seseorang tu orang Islam, imannya sah, tetapi berpegang dengan akidah yang Mu'tazilah, walaupun tidak dihukumkan kafir, masalah kisah iman dengan akidah yang Mu'tazilah, puasa sembahyang dia sah, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bicara bab puasa sekarang, tapi saya akan sebut puasa, saya akan sebut sembahyang. Kita bicara tajuk puasa. Saya akan comparekan, regukan dengan sembahyang. Sebab sembahyang tiang agama. Jadi untuk puasa ni sah, untuk sembahyang ni sah, bukan hanya kita belajar hukum fiqh sahaja. Nak sah puasa, nak sah sembahyang, kena belajar bab iman, bab akidah. Yang kita tidak warisi iman dan akidah. Kita kena mengetahui dan berpegang tiap-tiap satu daripada 6 rukun iman dan tiap-tiap akidah yang wajib atas kita berpegang. Ini untuk matikan iman kita sah, yang mana iman tidak warisi. Ini sidang pendengar dan kita semua ambil perhatian molek untuk diri kita dan keluarga kita. Islam, kita Islam. Iman macam mana? Kita hafal dah rukun iman yang 6 perkara. Hafal rukun iman ni budak umur 5-6 tahun. Kita ni bukan hafal rukun iman. Kena pastikan bahawa sah ke-6 rukun iman. Barulah kita orang Islam yang beriman. Barulah sah puasa kita, sah semayang, sah zakat, sah haji dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi untuk sah puasa dan sembahyang, bukan hanya belajar ilmu fiqh sahaja, kita belajar bab iman, bab akidah. Yang mana pembicaraan hak selak yang terdahulu, pembicaraan berkaitan dengan iman, rukun iman yang kelima, dan insya-Allah akan masuk kepada rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar Allah. Hak tu saya akan tekan perhalusi molek, sebab di rukun iman yang keenam lah
keluarnya pegangan-pegangan yang kafir ijma' ulama, imannya tidak sah, maka puasanya tidak sah, sembahyangnya tidak sah. Mati dengan akidah yang kafir tadi, walaupun zahirnya orang Islam dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, dikebumikan di perkuburan orang Islam, tapi akidah yang kafir tadi kekal neraka selama-lamanya. Di rukun keenam qada dan qadar, ada orang Islam yang berisi daripada ibu bapa berakidah, berpegang akidah yang kafir ijma' ulama, tu kena amati molek. Untuk sah puasa sembahyang, bukan hanya bicara fiqh, kena bicara tauhid dan fiqh. Sembahyang yang sah lengkap dengan tauhid dan fiqh, untuk diterima ibadah kita oleh Allah, kena lengkapkan dengan ilmu yang ketiga, ilmu berkaitan dengan hati dalam ilmu tasawuf. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh dan fardu ain tasawuf. Jadi dengan selok talaki Safinatun Najah ni, mudah-mudahan kita semua dapat ambil manfaat lah. Dengan radio kita boleh dengar, kita boleh tengok dalam live FB. Kemudian live FB pula boleh di-sharekan. Kemudian live FB pula boleh diikuti. Kemudian ada pendengar yang mana masa live ni dia dengar radio sebab bawa kereta. Tapi tumpuangnya tak jadilah sebab tengah bawa kereta. Yang mana ada pendengar ni dia ada kitab, dia ada buku catatan. Tapi dia dengarlah dulu, dia kata radio duduk dalam kereta tu. Siapa di rumah dia kata malam ke esok ke ada ke lapangan, dia pun tengok ulang dalam live FB tu. Ini kemudahan yang Tuhan jadikan kepada kita. Ambil kemudahan molek untuk menambahkan ilmu kita, pengetahuan kita bab iman, pengetahuan kita bab Islam, bab ihsan, bab tauhid, bab fiqh, bab tasawuf, sekurang-kurangnya qadar fardu ain. Kemudian untuk puasa ni, kalau adalah yang mengikuti live FB ada persoalan bab puasa, maka bolehlah tulis di live FB. Kalau saya tak dapat jawab minggu ni pun, saya akan ambil soalan tu untuk minggu hadapan ke, ataupun minggu, tengok keadaan lah macam mana. Sebab sebelum Ramadan kita hanya sempat 2 slot. 2 slot sahaja. Dan insya-Allah slot talaki Safinatun Najah ini di bulan Ramadan diteruskan macam biasa. Kalau masuk dah Ramadan, masih lagi tidak selesai pembicaraan bab puasa ni, insya-Allah lah saya tambah lagi sikit. Walaupun sudah masuk di bulan Ramadan. Kemudian saya nak pergi kepada syarat wajib puasa disebut mukallaf. Jadi mukallaf ni baligh serta berakal. Mukallaf ni baligh serta berakal. Jadi syarat sah berakal, syarat wajib berakal. Tapi kalau kita tengok syarat wajib ni tak ada lah jumpa berakal. Syarat wajib yang pertama Islam, dan kedua wa taklifun. Dia terjemah dengan mukallaf. Syarat wajib yang kedua, taklif ni orang yang diberati syarak. Mukallaf ni orang yang diberati syarak, isim fa'il. Jadi taklif ni yang diberati syarak ni. Diberati syarak macam mana? Kamu wajib kena buat. Kamu wajib kena tinggal. Ni. Mana ni syarak memberati pada buat, sama ada wajib ataupun sunat. Syarak memberati pada tinggal, sama ada haram ataupun makruh. Itu taklif. Orangnya orang mukallaf, isim maf'ul. Orang yang diberati syarak, itu mukallaf. Mukallifnya yang memberati syarak adalah Allah Subhanahu wa taala. Mukallaf isim maf'ul, orang yang diberati syarak. Mukallif yang memberati syarak adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak taklif ni dua di situ, keluar dua syarat. Taklif adalah berakal dan baligh.
Berakal dan baligh. Orang gila, tak wajib lah puasa. Kanak-kanak yang belum baligh, kita maklum lah. Tak wajib lah puasa, tak wajib lah semayang. Kemudian syarat sah yang kedua adalah berakal juga. Jadi berakal syarat sah ni, berakal syarat wajib, dia lain sedikitlah pembicaraan. Berakal syarat wajib, yang tak wajibnya adalah orang gila. Itu saja. Berakal syarat sah dengan makna orang yang tamyiz. Siapa yang tidak sah? Orang gila tidak sah puasa. Dan kanak-kanak yang belum tamyiz, kanak-kanak yang belum mumayyiz pun tidak sah puasa. Jadi begini. Dia syarat wajib adalah baligh. Kalau belum baligh, tak wajib. Tetapi syarat sah puasa sembahyang dan ibadah-ibadah lain yang bergantung kepada niat adalah tamyiz. Jadi kalau kanak-kanak ni, Fak dan sidang pendengar bila sebut kata kanak-kanak, kena fahamlah belum baligh. Mungkin umur 10, mungkin umur 11, mungkin umur 12. Umur 13, kita kata 1 dah 13 kan. Yeah. Tapi dia belum baligh, kita panggil kanak-kanak. Kita sebut kanak-kanak ni kalau rendah tau. Tadika ke? Lepas tu kalau rendah? Kanak-kanak lagi. Dah jahanam? Kanak-kanak tengok. Kita kata 1? Nak masuk remaja tu. Remaja? Dah tu dah apalah tu. Jadi gini je. Sebut kata kanak-kanak, makna yang belum baligh. Walaupun umur 13, walaupun umur 14. Belum baligh adalah kanak-kanak. Bila sudah baligh, nak panggil apa? Dewasa. Baligh, paling awal umur 9 tahun. Kalau kata 9 tahun, perempuan ni sudah keluar haid, sudah baligh. 9 tahun, kanak-kanak lelaki ni sudah bermimpi keluar mani, maka sudah baligh. Jadi bila balik kita nak buat apa? Dewasa. Orang besar. Jadi belum balik kita panggil kanak-kanak. Sudah balik kita panggil dewasa. Dia panggil orang balik sudah. Panggil orang balik. Panggil orang balik. Jadi sekarang ni syarat wajib adalah balik. Balik sampai umur. Balik bahasa Arab maknanya orang sampai umur. Syarat sah bukan balik. Syarat sah adalah mumayyiz. Jadi umur 7 tahun, 8 tahun memang sah mumayyiz. Faham tak mumayyiz ni? Mumayyiz. Orang Terengganu ni dia cakap pesen tu sikit. Faham? Dia ni tak mumayyiz. Dia tak mumayyiz ni ngotor. Kalau ngotor, orang Terengganu kata tak mumayyiz. Kita bicara di sini mumayyiz adalah yang yang boleh membezakan mana suci, mana najis, yang boleh istinja sendiri, yang boleh makan minum sendiri. Itu mumayyiz lah. Umur 5-6 tahun tu mumayyiz dah. Maknanya sudah tahu mana suci, mana najis. Boleh istinja sendiri. Kalau mau 4 tahun tu dah pandai lagi. Gitulah kita kata. Maknanya kita nak pergi pada umur 7 tahun. Jadi 7 tahun, sah dah kanak-kanak ni sudah mumayyiz. Maka untuk sah ibadah adalah mumayyiz. Bukan baligh. Untuk wajib ibadah adalah baligh. Selagi tak baligh, tak wajib puasa, tak wajib sembahyang. Adapun untuk sah puasa, untuk sah sembahyang adalah mumayyiz. Jadi hari ni pun begitulah. Masa mencemburui. Masa begitulah. Saya sendiri pun jadi macam terkejar-kejar jadinya. Tak apalah, setakat yang sempat. Dia terkejar-kejar jadi kerja kot. Jadi begini. Kita kena beza antara syarat wajib, baligh, syarat sah, mumayyiz. Jadi kalau kanak-kanak ni, tak balik kanak-kanak lah, dia sudah mumayyiz. Puasa dia comel. Syarat puasa dilengkapkan. Rukun puasa, niat pun pandai.
perkara yang membatalkan puasa dia pun tak buat. Ni hak puasa sungguh lah ni. Hak perkara membatalkan puasa dia tak buat, dia jaga. Bukan kanak-kanak yang masuk bilik air mandi keluar segar. Tu kita faham lah tu. Kalau tanya, tadi sebelum masuk bilik mandi nampak letih sangat. Keluar bilik mandi nampak segar. Ke kamu minum air? Tak minum, dia kata. Lepas tu, air masuk, dia kata. Tu faham lah tu ni. Maknanya kita kata dia memang jaga. Perkara yang membatalkan puasa dia jaga. Maka sah puasa kanak-kanak ni. Dia tak balik lagi. Balik tu syarat wajib atas diri dia. Jadi syarat sah adalah mumayyiz. Hak ni lah biasa timbul pertanyaan. Hak bab kanak-kanak ni. Kanak-kanak ni dia azan iqamah. Azan iqamah. Orang tua tak ada. Surah masjid tu memang dia ada Tok Bilal. Kalau surah. Orang tua tak ada. Jadi hak adanya kanak-kanak. Mungkin dia umur 9 tahun, 10 tahun tapi dia belum balik. Kemudian azan iqamah dia comel, betul. Kalau azan dia tak comel, hak tu tak sah. Tak betul tu tidak sah. Kena azan semula. Tapi azan dia comel budak ni. Suara pula sedap. Azan pula pandai. Tapi dia belum balik. Sah tak azan dia tu? Sah. Sah tertunai. Apa dia tertunai? Sunat kifayah. Bukan fardu kifayah. Sunat kifayah. Sebab apabila nak berjemaah ni, disunatkan seorang kena azan. Dia panggil sunat kifayah. Seorang azan gugur tuntutan atas yang lain. Itu sunat kifayah. Fardu kifayah, buat perkara ni, gugur kewajipan atas orang lain. Orang lain tidak berdosa. Sunat kifayah, bila seorang azan, maka gugur tuntutan sunat atas yang lain dan sudah tidak makruh atas yang lain. Tiba-tiba yang azan hak sunat kifayah ni, kanak-kanak. Tapi azan dia comel. Tertunai dah sunat kifayah. Orang balik hak lain tu tak makruh dah. Sebab solat tanpa azan hukumnya makruh. Ini sedang pendengar kena ingat baik. Solat tanpa azan hukumnya makruh. Bila pula orang solat tanpa azan? Ini biasa berlaku di masjid sendiri. Bukan di surau. Bukan terkadang di masjid sendiri. Bahkan terkadang berlaku di masjid yang besar sendiri. Apabila kuliah maghrib, program maghrib, dia selesainya lambat. Makna pukul 9 barulah nak sembahyang isyak. Isyaknya 8.30. Pukul 9 baru nak sembahyang isyak. Mereka terus iqamah tanpa melaungkan azan. Hukumnya adalah makruh. Dia kata pukul 9 dah. 9.30 dah. Lewat dah. Tak payah azan lah. Qomat. Tu tak erti gitu. Kita azan bukan untuk waktu. Kita azan untuk semayang. Dah kalau gitu kalau program tu nak habis pukul 9, 9.30. Pukul 8.30 masuk untuk isyak. Program hentikan sekejap lah untuk azan. Tak payah. Kita mazhab Syafi'i. Azan kita bukan untuk waktu. Pukul 8.30. Azan kita untuk semayang. Semayang isyak pukul 9. Azan pukul 9. Semayang isyak pukul 9.30. Azan pukul 9.30. Bukan azan pukul 8.30. Stop sejak program, bukan. Ini kita mazhab Syafi'i. Azan bukan untuk waktu, azan untuk sembahyang. Tanpa azan terus iqamah, hukumnya adalah makruh. Mazhab Hanbali, azan untuk solat berjemaah bukan sunat kifayah, bukan fardu kifayah. Kalau tidak diazankan, berdosa dalam mazhab Hanbali. Ingat baik. Tapi kita bicara di sini kanak-kanak yang azan. Okey, tertunai dah sunat kifayah. Tapi tetap afdal orang dewasa lah. Ini biasa kalau soalan timbul. Anak dia ngaji agama. Umur 11, 12, 13, 14. Kita kira besar dah lah. Tapi tanya dia, awak ni balik tak lagi? Balik macam mana?
awak bermimpi tak? Mhm. Dia bertanya dia, memang bermimpi tiap-tiap malam. Bukan bermimpi tu. Bermimpi sampai ke keluar air mani. Oh, tak pernah dia kata. Tapi dia 13, dia kata 1. 14, dia kata 2. Dia ngaji Quran, comel, semayang, pandai. Boleh tak kita orang Bali ni, siapa orang Bali ni? Mak ayah lah orang Bali. Nak jadikan dia imam sembahyang. Boleh. Tapi dia belum balik. Syarat untuk sah semayang bukan balik. Syarat untuk sah semayang adalah mumayyiz. Dia sudah mumayyiz bukan? Maka sudah sah semayang dia. Dan sah jadi imam. Tetapi makruh. Gitu je lah. Sah jadi imam. Boleh padilat berjemaah. Tapi tidak aula lah sebab dia belum balik. Tapi sah ke tak? Sah. Dia belum balik. Balik syarat untuk wajib puasa. Syarat untuk wajib semayang. Mumayyiz syarat untuk sah. Jadi syarat wajib dengan syarat sah ni dia tidak berlaziman. Tak ada cerita. Orang murtad kekal kewajipan puasa dan sembahyang. Tapi kalau nak puasa, nak sembahyang, tidak sah sebab dia bukan orang Islam yang sebenar. Sebaliknya, kanak-kanak yang sudah memayyiz, wajib tak puasa sembahyang? Tak wajib. Tapi dia sudah memayyiz, puasa dia sah, sembahyang dia sah. Orang murtad wajib puasa sembahyang. Tapi kalau berpuasa bersembahyang tidak sah. Kanak-kanak yang memayyiz tak wajib lagi puasa sembahyang sebab belum balik. Tapi puasa sembahyang dia yang tidak wajib itu, kalau disempurnakan syarat dan rukun, maka sah. Ini beza antara syarat wajib dengan syarat sah. Kemudian, hak berkaitan dengan kanak-kanak yang belum balik ni. Apabila umur 7 tahun, kita maklumlah dalam mazhab Syafi'i kita, kanak-kanak yang sudah 7 tahun ni, kita wajib latih dia berpuasa sekadar kemampuan dia. Sekadar kemampuan. Puasa 2 jam ke, 3 jam ke, 4 jam ke, kadar kemampuan dia. Wajib atas ibu bapa. Wajib atas ibu bapa latih. Tamrin dia panggil. Tamrin nak ada? Latih berpuasa bermula daripada umur 7 tahun. Tu ada soalan masuk daripada Muhammad Supiang tu. InsyaAllah lah Muhammad Supiang. Soalan tu saya akan ambil. Tengoklah minggu hadapan ke ataupun minggu sekali lagi ke. Saya akan jawablah soalan Muhammad Supiang ni. Mengenai jarum. Tu tak apalah. Sebab kita nak habis dulu. Kita ni masa pun dah di penghujung ni. Jadi wajib latih berpuasa. Wajib latih berpuasa. Tapi kita kena tengoklah kadar kemampuan. Mana kalau dia balik sekolah tengah hari tu sudah nampak lesu letih, kita suruh dia berbuka. Jangan kita nak pujuk. Puasa ni nanti kalau cukup sebulan, mak ayah akan bagi hadiah. Tak payah. Puasa biar cukup ni. Kalau cikgu tanya dalam kelas siapa puasa cukup, kamu boleh angkat tangan. Tak payah. Nampak letih, terus suruh dia berbuka. Jangan sesekali kita pergi tidur lah, kita kata. Dan nampak letih sangat, kamu pergi tidur. Jadi dia pun tidur lepas balik sekolah pukul 2 ke. Mungkin bulan puasa dia balik awal sikit tak. Sebab bulan puasa dia tak ada makan tengah hari. Dia balik awal sikit mungkin lah. Wallahualam tu. Ngan ni pukul 2, pukul 3 dia pun tidur. Untuk kesihatan cukup-cukup berbahaya. Untuk kesihatan cukup-cukup berbahaya. Untuk kesihatan cukup-cukup berbahaya. Kalau kita ni terus dia tidur dalam keadaan kita tengok dia sangat-sangat letih. Kita kata sangat-sangat letih kalau kita kata kok tak ada air pun tak ada dah sehari dah berpuasa, jangan sesekali kita suruh dia tidur. Sangat-sangat membahaya. Kita suruh dia berbuka segera. Kita suruh dia berbuka segera. Jangan kita suruh dia tidur. Kita suruh dia berbuka segera. Kena gitu. Suruh dia berbuka segera. Bila kita nampak dia sangat letih, jangan kita biarkan. Jangan kita suruh dia tidur. Kita suruh dia berbuka. Yang kadang-kadang ibu bapa ni, dia suruh anak tu tidur. Ni tak kena cara seumpama tu. Anak tu pun tidur lah. Sapalah ke maghrib. Dia pun keju anak ni. Keju anak nak berbuka. Anak tu bangun. Panggil apa? Kebuluran.
Tak boleh nak bangun dah. Nak berbuka puasa pun tak masuk dah. Contohnya. Tak masuk dah. Dia pun minumlah sikit. Dia pun tidur semula. Oh, ni sangat-sangat tak betul ibu bapa yang ajar anak cukup-cukup tidak betul. Tidurlah balik anak tu. Tengah malam sikit dia pun bangunlah. Bolehlah minum air. Bolehlah dia makan. Contohnya. Sangat-sangat tidak betul. Syarak tak ajar seumpama tu. Paling tak betul lagi ni apa? Zuhur mungkin dia semayang di sekolah. Asar dia semayang ke tak? Tidak semayang sebab dia tidur. Dia bangun, tak boleh nak berbuka, dia tidur balik. Maghrib dia semayang ke tak? Tidak semayang. Walahal, apabila anak berjaya tahun 8 tahun, wajib sepakat ulama, mak ayah kena pastikan anak semayang. Tak boleh tinggal walaupun satu waktu. Kalau puasa, mazhab Maliki, selagi tidak balik, tak payah suruh anak puasa. Itu mazhab Maliki. Semayang saja wajib kena suruh. Tiba-tiba mak ayah tadi suruh anak dia tidur, asar tak semayang, maghrib tak semayang. Sangat-sangat tidak bertanggungjawab. Tak betul sangat-sangat. Jadi akhirnya anak berpuasa, semayang tidak cukup. Melahirkan generasi yang mana puasanya cukup, semahyangnya tak cukup. Ni punca daripada didikan yang salah. Jangan sesekali ajar seumpama tu. Semayang, kena pastikan semayang. Berpuasa, sekadar mampu. Kalau dia balik sekolah, nampak letih dah, tak larat dah, kita suruh dia berbuka. Walaupun dia tambah nak puasa. Dah, tak apalah. Berbuka. Sebab kamu sudah tak larat. Nanti kamu tak boleh nak semayang apa semua. Kalau kamu nak tidur pula, bahaya tidur dalam keadaan kelaparan seumpama ni. Contohnya, kamu tak balik lagi. Mak ayah cuma latih kamu berpuasa saja. Oh, nanti kalau puasa tak cukup, mak ayah tak akan bagi hadiah. Mak ayah akan bagi hadiah. Janji kamu usaha nak berpuasa setakat kamu mampu. Kena latih gitu. Apalah, kita bagi hadiah. Sahur dia bangun makan. Cuma dia sampai sekali dia berbuka. Okeylah. Pujuk budak-budak kan. Hari ni puasa setengah hari. Esok puasa setengah hari. Setengah campur setengah. Boleh dah puasa sehari. Kena jadi Pak. Maknanya puasa berapa hari? Sehari puasa. Sehari di mana? Kemarin setengah hari. Hari ni setengah hari. Campur setengah-setengah cukup. Sehari. Tak apalah budak-budak. Hanya latihan saja. Tapi jangan kita suruh dia berpuasa dan kerana dia sangat kelaparan. Tak betul. Tambah lagi tak betul. Dalam keadaan sembahyang diabaikan. Walahak kewajipan sembahyang lah. Sepakat ulama wajib atas ibu bapa pastikan anak sembahyang. Tak tinggal walaupun satu waktu. Bermula daripada umur 7 tahun. Jadi bicara kita untuk minggu ni. Syarat wajib, syarat sah Islam. Syarat wajib, syarat sah berakal. Bicara balik. Jadi insyaAllah untuk slot akan datang, saya akan bicara berkaitan dengan syarat wajib orang yang kuasa berpuasa. Syarat sah orang yang suci daripada haid dan nifas. Wallahu a'lam.